Ya? Okey. So kita balik kepada ini ya. Apa yang kita belajar pada hari Selasa, petua pendarapan. Waktu itu cikgu bagi contoh C ni. Cikgu tanya ada berapa cara untuk susun semua huruf dalam perkataan COVID tanpa ulangan. So waktu itu kita kira dengan petua pendarapan, ini jawapan dia. Okey. Hanya awak kena faham satu benda baru yang awak kena tahu. Kalau sekarang awak buat kerja darat, kerja darat dan awak dapati nombor ini setiap kali kurang satu. Contoh ni 5, 4, 3, 2, 1. Tanpa henti mesti berhenti di satu. Maka benda ini, yang panjang-panjang ini, kita boleh tulis dalam bentuk singkatan, kita tulis saja 5 factorial. Okay. Dan kalau kamu tengok factorial ada dalam kalkulator kamu boleh tekan saja 5 factorial, awak boleh dapat jawapan 120. Semua orang cuba tekan kejap. Belajar tekan, cari factorial. Kalau kalkulator warna hitam, dia di atas sikit, warna orange. Warna orange maksudnya awak kena tekan shift dulu. Okay. Siapa tak dapat cakap ya? Okay. So, okay. Aizat? Tidur balik kah? Azira? Ya, teacher. Okey. Kalau cikgu sekarang tanya awak 8 factorial, apa maksudnya? 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, boleh ya? So itu maksudnya sebenarnya kita panggil ini sebagai, baca ini sebagai kita baca sebagai 5 factorial lah. Kalau kita sebut secara umum kita kata n factorial. Itu yang apa yang cikgu nak ajar hari ini. N factorial. Tulis singkatan, kita tulis n kemudian tanda seluar. So maksudnya ialah apa yang cikgu terangkan tadi lah. Awak ambil n, kemudian awak darab dengan satu nombor kurang daripada dia. Macam tadi 8, 7, 6, 5 sampai bila? Sampai nombor itu jadi 1. Sampai nombor ini jadi 1. Dan ada berapa nombor kena darat di dalam ini berkandung kepada nilai kita lah. Kalau nilai kita ada tulis 5 factorial, maksudnya sepatutnya 5, 4, 3, 2, 1. 5 nombor aja. Kalau macam tadi 8 factorial, kita ada 8 nombor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So bukan bergantung kepada, bukan tengok ni, cikgu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, bergantung kepada nombor kita. Kalau sekarang cikgu pakai awak 2 factorial, maka kita ambil 2 ini saja. 2 darab 1 saja. Boleh ya? Ini masuk rumus ini, dapat pening sikit ya. Okey. So sekarang kita pergi kepada contoh soalan. Secara anian contoh soalan ini ada 2 jenis. Sejenis dia memang keluar satu factorial bagi awak macam ini. Lepas tu dia tanya awak apa nilai dia. Okay. Sejenis dia bercerita. Dia akan bercerita. Inilah keadaan dia. Dia tanya ada berapa cara. Dan bila dia tanya berapa cara, kita gunakan cara factorial itu. Nanti kita balik sini ya. Kita pergi atas dulu. Okay, cikgu di sini kalau kamu tengok, bila dia tanya benda ini, soalan biasanya akan katalah tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator. Kalau tidak, dia akan bagi dalam simbol matematik. Maksudnya, dia akan bagi unknown. Contohnya dia akan bagi M factorial. Kalau dia bagi macam ini, minta maaf lah, awak nak tekan kalkulator tak boleh. So dia akan paksa awak tak boleh gunakan kalkulator dengan 2 keadaan. Satu adalah dia tulislah tak boleh pakai kalkulator. Satu, dia akan bagi simbol ini ada huruf di dalam. Bila dia ada huruf, awak nak tekan kalkulator pun tak boleh. Boleh kan? Okey, lepas tu satu lagi awak kena faham ya. Dalam matematik tambahan bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, okey, untuk tajuk ini bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya awak tidak boleh gunakan kalkulator untuk tekan tanda seluar tu. Kalau kamu nak macam tadi, saya nak tahu apa nilai 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Awak sama ada buat manual ke, awak tekan kalkulator, itu tak apa. Sebab tak dapat dikesan. Awak bagi saya 120 ini memang awak buat manual ke ataupun awak tekan kalkulator. Tapi kalau awak setakat tulis kepada saya 5 factorial, lepas tu awak tulis sama dengan 120. Cikgu tahu awak mesti pakai kalkulator. So dalam soalan jenis ini,
Bila dia bunyi tanpa gunakan kalkulator, maksudnya ialah awak tidak boleh gunakan kalkulator untuk tekan tanda seluar itu. Tekan faktorial dalam itu. Okay, so kita cuba buat manual macam mana nak selesaikan soalan-soalan ini. Okay, sebenarnya tak susah. So 5 faktorial tadi kita sebenarnya hari Isnin pun kita sudah buat, hari Selasa kita sudah buat. So 5 faktorial ialah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu 120 lah, cikgu tidak terangkan. Sekarang kita pergi kepada B. Kita pergi kepada B. Okay. Syafiqah? Syafiqah? Ya, teacher. Okay. Apa maksudnya 4 faktorial? Maksud apa darab apa? Apa darab apa? 4 faktorial. Teacher, macam atas tu apa? Tak, macam tadi, 5 faktorial maksudnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Okey. 4 bawah tu 4 biasa je lah. Okey. Kalau cikgu suruh buat manual, ringkaskan, boleh potong tak? Boleh. Boleh Kita boleh potong sebab atas itu hanya ada darab, tak ada tambah. Kalau ada tambah tak boleh potong So kita potong. Okey, manual kira apa jawapan dia, Syafiqah? 6. 6. Dan kamu nak tahu sendiri betul ataupun salah, kamu boleh tekan kalkulator lah. 4 faktorial bagi 4. Betul ke saya dapat 6? Sebagai untuk semak jawapan sahaja. Syafiqah, betul ke dapat 6? 4 faktorial bagi 4? Betul. Betul. Okey, sekarang kita pergi kepada C. 6 faktorial bagi 4 faktorial. Alisa? Ya, teacher. Apa maksudnya 6 faktorial? 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Apa maksudnya 4 faktorial? 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay, boleh ringkaskan? Boleh ringkaskan? Nadia? Boleh. Boleh. Apa boleh potong? Ataupun boleh ringkas? 4 ke, teacher? Nah, 4 boleh potong. Kita boleh potong sebab atas bawah semua hanya ada darab. Tidak ada tanpa tolak. Kalau ada tanpa tolak tak boleh. Ada lagi? 3. 3. Okay. Jadi kalau kamu tengok kita nak cepat, kita boleh potong sekali lah. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ini semua boleh potong. So jawapan terakhir kamu? 30. 30. Okey, nah kamu boleh semak jawapannya dengan cara tekan saja dalam kalkulator 6 faktorial bagi 4 faktorial, apa jawapan dia. Okey. Hanya di sini cikgu nak akan memperkenalkan satu lagi cara khasnya untuk soalan yang jenis ini awak nampak ada banyak faktorial punya. Okey. Tapi kalau kamu nak buat macam tadi yang panjang itu pun okey, tak ada masalah. Hanya cikgu nak memperkenalkan satu cara lagi. Dan cara ini awak kena belajar juga sebab kalau sekarang cikgu bagi soalan faktorial yang ada huruf punya, cara ini mungkin akan digunakan So kalau kamu tengok di sini, cikgu ada 2 faktorial. Satu ialah 6, satu ialah 4. Okey, antara dua ni 4 lebih kecil kan? So cikgu akan kekalkan 4. 4 cikgu tak buat. Cikgu akan buat untuk 6. Okey, cikgu akan buat untuk 6. Dan apa yang cikgu akan buat? Cikgu tidak buat 6 darab 5 darab sampai 1. Tak. Cikgu buat sampai 4. Cikgu berhenti. Cikgu buat sampai 4, cikgu berhenti dan cikgu letak tanda seluar. Sebab 4 faktorial maksudnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi cikgu tak sambung buat. Lepas itu, awak akan nampaklah 4 faktorial boleh potong. 4 faktorial boleh potong, awak juga dapat jawapan 30. So ada 2 cara kita buat Satu cara memang kita senarai sampai 1. Satu cara kita boleh shortcut sikit. Kalau kamu nampak ada 2 faktorial, kita buat ikut faktorial yang paling rendah punya. Tapi macam soalan B tu tak ada pilihan lah. Soalan B tak ada pilihan sebab 1 faktorial saja ada. Okey, kita tengok contoh D. Contohnya ada dalam modul kamu tak payah sibuk salin takut tak muat Okey. Contoh D. Atas apa pula Wadina tadi dia pusat panggil. Okey, Nabila.
Nabila? Ya, teacher. Okay, you nak pakai sampai 1 bunyi ke nak pakai cara pendek? Cikgu ikut awak. Yang cara pendek lah. Okay, cara pendek cuba. Okay, so akan 9 akan buat sampai berapa? 6. 6. So tulis macam mana? 9 darab 8 darab 7 darab 6 faktorial. Okay. So power punya 6 faktorial tak bergerak lah. Okay, 3 faktorial? 3 darab 2 darab 1. Okay. Apa hubungan 6 faktorial dengan 3 faktorial ini? Darab. Tambah tolak. Sorry? Darab. Darab. Okay. So sekarang apa dengan apa boleh potong? 6 faktorial dengan 6 faktorial. 6 faktorial dengan 6 faktorial. Ada lagi? 9 dengan 3. 9 dengan 3. Kita potong sini tinggal 3. Ada lagi? 8, 2. Okey, 8 dengan 2. Kita potong, kita dapat 4. So maksudnya jawapan kita atas ada 3 darab 4 darab 7. Bawah 1 tak payah tulis lah. So apa jawapan kita? 8, 4. 8, 4. Dan kamu boleh semak jawapan dengan tekan ini dalam kalkulator. Tekan ini dalam kalkulator lebih cepat dan lebih berkesan pun. Hanya itu sajalah. Kalau salah, kau kena carilah mana kesalahan kamu. Tapi kamu boleh kesan kesalahan kamu dengan cepat. Ya? Okey, kita pergi kepada I. Kita pergi kepada I ya. Naik atas. Shasha? Shasha? Ya. Okey. Kita nak buat, so you nak buat cara panjang ke cara pendek? Cikgu ikut awak. Panjang. Okey, cara panjang. So 6 ialah? Darab 5. Okey, 6 darab 5 darab 4. 3 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, 3 faktorial? 3 darab 2 darab 1. Hubungan antara mereka? Darab. Darab. Okey, bawah 4 faktorial? 4 darab 3 darab 2 darab 1. 2 faktorial? Darab 2 darab 1. Okey, hubungan mereka? Darab. Darab. Okey, mana dengan mana boleh ringkas? Nombor apa boleh? Okey, 3 boleh potong. 3 boleh potong. Ada lagi? Nombor 4. 2, 1. 2, 1. Ataupun boleh sekali potong macam ini ya. Ada lagi? 2 dengan 1. 2 dengan 1. Okey, maksudnya kita tinggal apa lagi? Kita tinggal 6 darab 5 darab 3. Ada miss? Okey, bawah per 1 tak payah tulis lah. So jawapan? Sekejap. 90. 90. Lepas tu awak cek. Kalau saya terus tekan 6 faktorial, 3 faktorial, bagi 4 faktorial, 2 faktorial itu, boleh tak saya dapat 90? Okey, boleh Okey, F. Naik atas siapa pula? Suami Mi tadi sudah panggil kan? Okey, Nasra? Nasra? Awak nak pakai jalan panjang ke jalan pendek? Panjang aja. Cara panjang, okey. Cikgu ikut awak. Okey, so 6 faktorial? 6 darab 5 darab 4 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. 4 faktorial? Tolak 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey. Nah, awak kena hati-hatilah hubungan kali ini ialah tolak. So kalau hubungan itu ialah tolak, belakang lepas selamat awak buatlah kurungan. Walaupun sini tak buat pun tak apa sebab dia hanya satu sebutan. Tapi buat kurungan lepas selamat sikit. Okey. Bahagi 3 faktorial? 3 darab 2 darab 1. Okey. Boleh? Dia lepas tu boleh potong? Yang kalau saya potong 3 darab 2 darab 1 dengan yang kat belah kiri tu. Boleh tak? Ada tolak di atas. Okay, so untuk soalan ini kita tak boleh potong macam tadi sebab warna merah yang cikgu tulis tu ada tolak di situ. So, macam mana kita nak buat? Cuba bayangkan soalan matematik AB tolak 2B bahagi B.
Kita tak boleh potong B kan, tapi apa yang awak buat supaya awak boleh potong? Part 2. Nah, kita tarik yang kita nak potong itu sebagai faktor sepunya kita. So di sini kalau kamu tengok sebenarnya dia ada dua sebutan. Satu ialah 6 katan daripada 6 faktorial, satu katan daripada 4 faktorial. So kita yang akan tarik keluar supaya nanti nak potong ialah nombor 3, 2, 1 kan. So kita pun tarik dia keluar. Kita tarik dia keluar. Kita tarik 3, 2, 1 keluar. Atau sebenarnya awak boleh kira pun kita tarik 2 ini keluar, tarik 2 ini keluar supaya dia sama dengan bawah. So cikgu tarik dia keluar. Bawah 3 kali 2 kali 1. Okey, atas ini. Kurungan pertama ini kalau saya tarik 3, 2, 1 keluar, yang ada tinggal apa lagi? 6, 5, 4. Okey, 6, 5, 4. Yang belakang? 4. Okey, so sekarang bolehlah kita potong. So kita tinggal inilah 6 kali 5 kali 4 tolak 4. So jawapan 116. Sorry Okay. So kita dapat jawapan 116. Okay. Tapi sebenarnya untuk soalan ini, kalau siapa tak nak buat kerja ini, selepas awak tulis baris pertama ini, awak terus tulis 116 pun boleh. Sebab awak boleh tekan kalkulator benda ini. Tak silap kalau saya pergi buat 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa nilai dia? Kemudian saya tolak nombor belakang. Saya pun boleh dapat 116. Hanya penulisan yang lepek kemas ialah inilah. Di mana awak telah gunakan sifat faktorial yang ada. Ini satu cara ialah sebab Nazra pilih cara panjang. Kalau awak pilih cara pendek, cikgu buat untuk kamu. Sebab cara pendek pun awak kena cuba menguasai sikit kalau awak gunakan cara pendek, awak tengok sini ada 6 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial, saya akan pilih 3 faktorial. So maksudnya yang atas ini saya akan buat 6 kali 5 kali 4 sampai 3 saya berhenti. Kemudian untuk 4 faktorial, saya buat 4 kali sampai 3 saya berhenti. Bawah itu 3 faktorial. Lepas tu sebenarnya kerja serupa. Saya tarik 3 faktorial sebagai faktor sepunya. So ini tinggal 6 kali 5 kali 4 tolak 4. Lepas tu cikgu potong. Lepas cikgu potong dia serupa macam ini. So bergantung kepada cara kamu nak tulislah. Dua-dua boleh Dua-dua boleh. So itu kalau soalan uji tentang faktorial. Sekarang kita balik kepada contoh C tadi. Sebab kamu kena tahu ialah kalau soalan bercerita, awak kena tahu bila saya nak gunakan faktorial ini. So kita akan gunakan faktorial ini bila kita punya keadaan ialah benda ini tak boleh ulang. Tanpa ulangan. Kemudian yang kita nak buat ialah semua. Sebab kalau sekarang soalan C ni, cikgu kata ada berapa cara susun 5 huruf dalam kata ini, di mana dibenarkan awak ulang, awak akan buat 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 atau tak jadi 5 faktorial lah. Sebab 5 faktorial mesti makin lama makin kurang satu nombor. So dia punya syarat mesti tanpa ulangan dan kamu akan nampak syaratnya mesti susun semua. Kalau kamu tengok contoh D kita ada 5 huruf. Cikgu suruh awak susun 3 sahaja. So waktu itu kita buat 5 kali 4 kali 3. Sebab baru susun 3. Maka ini kita tak boleh pakai faktorial. Ini kita tak boleh pakai faktorial walaupun kita nampak nombor itu makin lama kurang satu. Tapi masalahnya dia bukan sampai 1. So ini tak boleh pakai faktorial. Ini saja boleh pakai faktorial. So untuk pakai faktorial kita ada 2 sifat yang penting. Benda itu tak boleh ulang dan awak kena susun semua. Benda itu tak boleh ulang dan awak kena susun semua. So itulah tatanya rumus yang cikgu senaraikan dalam modul kamu. Mana dia? Mana dia? Okay, ini nih. Ada pada nota kamu, muka surat. Mana nota saya? Ada dalam nota kamu
muka surat 2 muka surat 2. Okay, so berkaitan dengan cerita ini kita nak susun semua objek. Kalau kamu tengok susun semua objek. Okay, dan syaratnya tanpa ulangan. Tanpa ulangan. Okay, so bila soalan pencerita jenis ini, maksudnya dia ada kaitan dengan M factorial lah. Tapi kalau kamu tengok sini ada 4 rumus yang berbeza. Sini ada 4 rumus yang berbeza. Yang kita belajar tadi punya ialah ini. Dia mesti susun dalam bentuk linear. Satu baris punya. Okay? Di mana macam tadi nak susun COVID dalam sebaris, kita boleh buat aja 5 faktorial. Okey, belakang ini cikgu tak terangkan lagi. Bukan tak penting, cikgu akan terang pada besok. Besok cikgu akan terangkan. Hari ini cikgu tak sentuh dia lagi sebab benda ini cikgu belum sampai. So cikgu hanya ajar M faktorial ini. Okey, cuba tengok 1 dan 2. Okey, kalau kamu tengok dia semua ialah susun N objek tanpa ulangan. Tapi bezanya di sini. Yang ini sebaris. Dalam bentuk linear maksudnya dalam satu baris lah. Ini dalam bentuk bulatan. Kalau kamu tengok rumus dia ada beza sikit. Rumus dia ada tambahan ini. Bahagi N. Ataupun awak boleh nampak ada ini. Ada tolak 1 di belakang. Kenapa rumus dia akan berbeza So di sini cikgu akan cuba terangkan dengan benda ini Okey, tadi sementara tunggu kawan-kawan lain masuk itu, cikgu minta kawan kamu pergi susun Kalau cikgu bagi awak 3 objek, cikgu suruh awak susun. So sama ada kita pakai pertua pendarapan 3 kali 2 kali 1 ataupun sekarang awak sudah belajar M faktorial, awak tengok benda ini saya nak susun semua. Saya nak susun semua dan ada 3 objek, saya pun boleh buat 3 faktorial. Okey. So kalau awak buat 3 faktorial pun awak akan dapat 6 lah. Awak pun akan dapat 6. So inilah 6 kemungkinan yang ada. Okay, ini yang tadi kawan kamu buat. Sekarang kita pergi tengok bulatan punya. Okay, tadi pun cikgu sudah minta Husna tolong cikgu senaraikan. Hanya kali ini cikgu senarai dalam bentuk bulatan. Okay, cikgu senarai dalam bentuk bulatan. Okay, cari lelaki. Sebab biasanya lelaki lebih senang tengok. Khairul. Ya, Cik. Cuba awak tengok 6 bulatan ini. Okey, cikgu nak tanya kamu, adakah ini merupakan 6 bulatan yang berbeza? Ikut awak? Berbeza. Awak rasa berbeza kan? Okey Kamu cuba tengok cikgu buat sesuatu kerja sorry. Okey. Oh, sorry. Kamu tengok cikgu buat. Apa yang awak nampak? Cuba tengok. Betul ke itu 6 bulatan yang berbeza? Okay, tengok balik. Adakah itu merupakan 6 bulatan yang berbeza? Khairul? Ada yang Ada yang sama kan? Okey, cikgu labelkan bulatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok balik mana dengan mana adalah serupa. 1 dengan 5 sama. Okey, sorry. Okey, kalau kamu tengok 1 dengan 5 adalah sama. Okey, ada lagi? 2, 4 dengan 4 sama dengan 6. Okey, 2, 4, 6 sama. Oh, sorry. 1, 5, 3 pun sama juga. Okey, 1, 5, 3 pun sama. Cikgu pusing sikit, takut ada kawan tak nampak. Cikgu pusing sikit. Angka pun pusing bersama. Okey, boleh nampak? So, nombor 3 ini, nombor 3 ini kalau kamu tengok dia sebenarnya juga sama dengan 1. So, akhirnya cikgu tanya awak, kalau 3 objek ini cikgu susun dalam bulatan ada berapa cara? Ada 2.
Ada 2 sahaja, bukan 6. Okey. So cikgu tidak terangkan macam mana rumus ini Tatan, tapi cikgu nak beritahulah kenapa kenapa bila kita buat cara susun, bila buat sebaris dengan buat dalam bulatan, jawapan dia adalah perlainan. Rumus dia adalah perlainan. Okey. Sebab bila dalam bentuk bulatan, bila cikgu bagi bulatan, mana satu ialah katakan cikgu panggil dia sebagai sektor. Mana satu ialah sektor pertama? Mana satu ialah sektor kedua? Kalau kita susun dalam bentuk segaris, kita akan kata ini pertama, kedua, ketiga kan? Ini pertama, kedua, ketiga kan? Tapi bila dia dalam bentuk bulatan, siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga? So benda ini jadi kita boleh pusing tau. Macam tadi cikgu buat, cikgu pusing. So kamu akan dapati, mula-mula kita susun, kita memang nampak dia bulatan perlainan. Tapi bila cikgu pusing, rupanya dia sebenarnya ialah bulatan yang sama. So itu sebabnya kalau soalan tanya berapa cara nak susun sesuatu benda dalam bentuk linear dengan dalam bentuk bulatan, kita tidak dapat gunakan rumus yang sama. Dan kamu akan nampak tadi kan, bentuk baris ada 6, bentuk bulatan sudah tinggal 2. Benda itu sudah dikurangkan. So kalau gunakan rumus yang kita belajar tadi, ataupun awak tengok dalam modul rumus kedua, dia kata formula dia ialah n faktorial bagi n. M faktorial bagi n. So kalau soalan ini maksudnya ialah 3 faktorial bahagi 3. So kalau kamu tekan kalkulator, boleh tak dapat jawapan 2, Khairul? Boleh dapat jawapan 2? Boleh. Okey Okey, cukup balik kepada rumus ini dua. So itu tatanya ini kenapa rumus atas dengan rumus bawah ini adalah berbeza cikgu terangkan kenapa berbeza, tapi cikgu tidak mampu nak terangkan kepada kamu kenapa nak bagi n. Panjang cerita ni lah kalau saya nak terangkan, takut awak pening. So awak hanya terima saja kenapa dalam linear, dalam bulatan ada rumus yang berbeza. Tadi cikgu sudah tunjukkan kepada kamu, tapi cikgu tidak tunjukkan kepada kamu rumus ini datang dari macam mana sebab kamu lebih kepada aplikasi dia lah. Tapi cikgu nak buktikan kepada kamu kenapa untuk rumus 2 ini ada 2. Kenapa ada 2? Sebenarnya dua-dua ini sama tadi cikgu lupa tunjukkan Okey, dua-dua ini adalah sama. Katakan soalan ini kalau awak nak pakai rumus n tolak 1 faktorial pun boleh. Contohnya untuk ini awak buat 3 tolak 1 faktorial iaitu 2 faktorial. Kalau awak tekan kalkulator, jawapan ini juga 2. So dua-dua rumus ini boleh pakai. Sesuka hatilah mana satu awak nak pakai ataupun mana satu awak nak hafal. Sebab rumus ini tidak dipekarkan dalam exam awak kena hafal sendiri. Situasi ini, inilah rumusnya, situasi itu, inilah rumusnya. Awak kena hafal sendiri tidak dipekarkan dalam exam. Tapi cikgu tunjukkan kenapa. Kenapa 2 ini boleh keluar jawapan yang sama. So kejap. Kenapa lagi kuning? Okey. So, cikgu tunjukkan n faktorial bahagi n. Kalau kamu ingat lagi tadi kita sudah belajar apa maksudnya n faktorial? Ini maksudnya n tolak 1, n tolak 2, n tolak 2, n tolak 3 sehingga 1. Okey, tapi sekarang cikgu tak nak buat begitu banyak. Cikgu buat sampai n tolak 1, cikgu berhenti. Cikgu berhenti. Cikgu buat macam ni. So n faktorial sama dengan n darab n tolak 1 faktorial. Macam tadi kita buat 4 faktorial sama dengan 4. Kemudian bila sampai 3, cikgu tak nak buat. Cikgu terus tulis 3 faktorial. Maksud dia macam inilah. Okey, bawah itu ialah n. Bila saya potong, tengok apa yang keluar ni kan serupa dengan ini. Itu tatanya rumus inilah. Itu tatanya kenapa ada 2 rumus yang berbeza. So sesuka hatilah mana satu kamu nak pakai Sesuka hati mana satu kamu yang nak pakai sebab ini memang tak dipekarkan dalam exam. Awak hafallah salah satu mencukupi. Okey, sekarang kamu tengok 2 ni rumus 2 dan rumus 3. Okey. Kalau kamu tengok dia juga susun semua objek, juga semua tanpa ulangan. Okey, dan dua-dua dalam bentuk bulatan. Okey, yang bezanya ialah ini.
Yang bezanya ialah ini. Ini melipatkan arah, ini tidak melipatkan arah. Okey. Okey. Di sini cikgu tunjuk, awak kena tengok skrin yang ada muka cikgu punya. Kejap. Kejap. Okey. Cari siapa? Kesadina. Nampak dua bulatan yang cikgu pegang tu? Nampak? Cikgu tak nampak skrin saya sendiri. Kejap. Cikgu tengok skrin saya sendiri. Awak tengok saya sebab cikgu tak erti macam nak buat besar. Okey, awak tengok yang ada muka cikgu punya. Benda yang cikgu pegang tu. Sorry. Sorry. Okey. Di sini nampak dua bulatan yang cikgu pegang. Cikgu nak tanya awak, ini cikgu tak susun, sebenarnya ini dua cikgu susun dia dengan ini merah, kuning, biru. Dengan cikgu susun mana lagi? Okey, dengan cikgu susun merah, biru, kuning. Okey, cikgu nak tanya awak, ini cara yang sama ke cara yang berbeza? Cara yang sama. Cara yang sama sebab cikgu pusing macam mana pun dia tak sama kan? Dia tak akan sama. So kita kata ini ialah dua cara yang awak kata sama ke beza? Tadi awak kata sama ke beza? Sama. Mana sama? Ini merah tapi atas ini lain. Kalau cikgu pusing ini di atas tak sama juga. Boleh? Boleh? Okay. So ini ialah dua cara yang berbeza. Okay. Tapi ini sebab kita tengok, kita paksa sendiri tengok satu arah. Contohnya kalau cikgu tengok arah macam awak, susahnya. Okay. Arah jam akan jadi merah, kuning, biru. Kalau cikgu susun dia sama pun dia tak sama kan? Dia akan merah, biru, kuning. So ini dua cara yang berbeza. Dan kita akan kata dia adalah dua cara yang berbeza sebab kita pentingkan arah. Nah, bila keadaan kita pentingkan arah, di situ cikgu bagi satu contoh, bila kita susun orang atas meja. So bila kita susun orang atas meja, maksudnya meja macam ini kan, orang kan duduk di sini lah kan, orang duduk di sini. So dia arah penting sebab untuk meja kita hanya akan tengok dari atas, kita tak mungkin tengok dari bawah. Mana ada orang susun orang, terbalikkan meja suruh orang duduk kan. So dia mesti lihat dari atas, so kita akan tengok sebelah sini ataupun tengok sebelah sini. Sama lah macam kamu nak duduk makan bersama dalam meja bulat, siapa duduk di sebelah kiri ibu, siapa duduk di sebelah kanan ibu. Masa inilah, so arah jadi penting. Arah jadi penting. So bila arah penting, kita akan gunakan rumus yang kita belajar tadi. Apa maksudnya arah tak penting? Di sini kalau kamu tengok di rumus 3, cikgu bagi jenis, cikgu bagi satu contoh ialah bila bercerita tentang rantai. Cikgu lupa bagi satu simbol rantai. Katakan cikgu tak ada rantai ini, jangan pula. Tak apa. Katakan kalau ini merupakan rantai kamu. Ini merupakan rantai kamu. Ini merupakan rantai kamu. So bila rantai kita mungkin lihat arah depan, arah atas, kita pun bukan mungkin lihat daripada arah bawah. Boleh depan ataupun belakang. Bila dia keadaan macam ini, dua arah boleh tengok punya, kita kata kita tidak pentingkan arah. Kamu tengok ini ya. Tengok balik ini ya. Mana? Sorry, anak susun dia sama. Kamu tengok kalau ini. Kamu nampak sini ialah dua bulatan yang berbeza kan? Bila benda ini kita tidak macam rantai tangan, maksudnya kita boleh tengok depan, kita boleh tengok belakang. Kamu cuba tengok salah satu ini, cikgu terbalikkan sebab dia boleh tengok daripada belakang. Adakah ini merupakan bulatan yang sama? Nuha ada? Adakah ini merupakan bulatan yang sama? Cikgu pusing sikit untuk awak. Adakah ini merupakan bulatan yang sama? Tak. Sama-sama.
Sama kan? Tadi tak sama. Kalau kamu tengok tadi punya macam ini. Tadi punya macam ini. Kalau cikgu buat, kan tengok. Dia tak sama kan? Dia tak sama. Merah dengan biru terbalik kan? Tapi bila benda ini cikgu pusingkan, sebab rantai boleh tengok depan, boleh tengok belakang, kita akan dapat dua benda yang sama. So itu yang dia kata tidak pentingkan arah jam. So kalau kamu tengok dalam rumus dia, mana pergi? Kalau kamu tengok dalam rumus dia ada bahagi 2. Banding dengan atas, dia buat satu kerja lagi bahagi 2. Okay, di sini cikgu hanya ambil rumus bawah ini, so cikgu buat bahagi 2. Kalau sesiapa di antara kamu, cikgu saya nak pakai rumus atas ini boleh. Kamu boleh buat macam ini ya. N factorial bagi N, kemudian bahagi 2. So maksudnya awak akan dapat N factorial bahagi 2N. So siapa kalau nak pakai rumus ini pun boleh. Selain daripada gunakan rumus ini, kalau siapa nak pakai rumus ini pun boleh. Terpulang kepada kamu dan benda ini awak kena hafal. Benda ini awak kena hafal. Okey. Lepas tu kita pergi kepada rumus keempat. Okey, rumus keempat kita masih susun, sorry ya cikgu ada salah ejaan di sini ya. Awak betulkan sendirilah ya. Okey, bilangan cikgu salah eja. Okey. So di sini rumus keempat pula kita susun semua tanpa ulangan, tapi beza kali ini ialah benda yang kita susun ini ada objek secaman, ada objek yang sama. Itu maksudnya. Ada objek yang sama. Okey, kita balik kepada cikgu sebenarnya hari ini lebih kerangkan kepada kamu kenapa rumus itu berbeza. Okey, kamu tengok ini. Okey, sekarang cikgu bagi awak 3 objek yang berlainan kan? Kamu cuba bayangkan sekarang cikgu bagi objek yang sama. Okey, maksudnya kejap. Okey, maksudnya katakan yang hijau ini, cikgu juga ubah dia kepada merah. Cikgu juga ubah dia kepada merah. Okey, angkat 2 ini sama, malas nak tukar border. Okey, so bila cikgu suruh awak susun 3 objek ini, cikgu akan susun ini jadi merah lah kan. Semua hijau cikgu tukar kepada merah. Kamu cuba tengok hijau jadi merah. Hijau jadi merah. Kamu cuba cikgu ubah dulu. Nanti awak tengok apa jadi dia. Hijau jadi merah, hijau jadi merah. Hijau jadi merah. Sorry. Silakan. Hijau jadi merah. Okay. So cuba kamu tengok balik 6 susunan ini. Kalau kamu tengok yang ini yang ini dengan ini adalah serupa. Merah, merah, biru. Merah, merah, biru. So, kita akan buang satu cara ini sebab cara ini sebenarnya sama dengan atas. Sebab 2 ini dikira sama. Okey, lepas tu kalau kamu tengok mana dengan mana adalah sama. Okey, kamu tengok 3 ini dan 4 ini. Biru, merah, merah. Ini pun biru, merah, merah. Kenapa keadaan ini berlaku? Sebab 2 ini sama. 2 ini sama. Biru, merah, merah, biru, merah, merah. Kita potong satu lagi. Lepas tu kalau kamu tengok ini dengan ini pun sama. Merah, biru, merah. Merah, biru, merah. Okay? So ini dengan ini cikgu potong satu. So akhirnya kalau sekarang ada objek secaman, cikgu suruh susun 3 benda, tak kisah berapa benda yang cikgu susun. Kalau di dalam itu ada objek secaman, bilangan cara kita berlainan dengan yang originalnya. Di sini kita dapat 3. So cikgu akan terangkan masuk rumus itu. Kalau kamu tengok rumus itu, cikgu tulis. Okey, kejap. Okey, kalau dalam kamu tengok rumus 4, cikgu tulis dalam keadaan macam ini. N factorial bagi A factorial B factorial C factorial dot dot dot. Okey, maksudnya macam ini. Okey, mula-mula kamu tengok dulu. Sekarang ada berapa benda di sini? Kita ada 3. Ada 3 benda di sini ataupun 3 warna, 3 benda di sini. Dan di dalam ini yang kita nak pentingkan ada objek secaman. Apakah objek secaman yang kita ada? Okey, merah. Objek warna merah
Biru okey, biru hanya satu saja. Dan merah ada dua. Merah ada dua. So nanti bila kita masuk formula, atas ini ialah, N itu ialah ada berapa benda? Kita ada 3 benda. Okey, bawah ini ialah kita ada berapa objek secaman. Untuk kes ini, cikgu hanya ada satu saja. Maka rumus kita tak ada belakang. Hanya ada satu saja, ada A. Dia berkandung kepada awak ada berapa jenis objek secaman. Okay, contoh soalan ini kita ada 2 warna. Warna merah saja wujud 2 kali, warna biru memang wujud sekali. So objek secaman hanya ada satu, iaitu warna merah. Dan warna merah wujud berapa kali? 2 kali. So kita tulis 2 factorial. So cuba kamu tekan kalkulator, boleh tak kamu dapat 3? Okay? Boleh? Cikgu tidak terangkan rumus ini macam mana tatan, cikgu hanya terangkan kepada kamu kenapa bila ada objek secaman, rumus kita kena tukar. Rumus kita kena tukar. Sebab nak cerita benda ini, panjang cerita dia. Tak ada masa nak terang banyak. Cikgu hanya terang kenapa ada 4 rumus berbeza untuk N factorial. Dia akan digunakan ikut situasi dia. Situasi dia yang tertentulah. So, secaraannya, secaraannya kamu kena faham rumus 1 dan rumus 4 ialah benda yang dalam sebaris, tapi beza antara mereka, 1 semua objek perlainan. Yang 4 itu antara objek yang kena susun itu ada objek yang serupa. Ada objek yang serupa. Macam tadi ada warna yang sama. Okey. 2 dan 3 dia ialah susun dalam bentuk bulatan. 1 pentingkan arah, 1 tak pentingkan arah. Okey, contoh yang cikgu nampak dalam buku ialah kalau pentingkan arah ialah bila kita susun benda dalam meja bulat. Sama ada orang nak duduk makan ke, nak susun mangkuk atas meja ke, tapi saya susun benda dalam bulatan. Okey. Okey, kalau tidak pentingkan arah yang cikgu nampak ialah rantai tangan lah, rantai tangan, rantai kaki, rantai mainan. Itu contoh yang cikgu nampak lah. Contoh lain cikgu tak nampak lagi. So saya nak bagi sampel lain tak boleh. Okey, so sekarang kita tengok contoh-contoh yang cikgu senaraikan di sini. Contoh-contoh yang cikgu senaraikan di sini. So, kamu beritahu saya rumus mana nak pakai, lepas tu baru kita pakai. Okey, contoh 1, kalau kamu tengok ini memenuhi sifat dia, kita susun semua dan benda itu tanpa ulangan. Okey, kita nak susun perkataan pandemik. Okey, kita nak gunakan rumus mana? Auni? Auni kena cepat, kita tinggal 2 minit. Rumus mana? 1, 2, 3, 4. 1. Okey, rumus 1. Okey, so semua ada berapa? Semua di sini semua huruf. Semua huruf ada berapa? 8. So bila pakai rumus apa kita tulis? 8 factorial. Okey. So awak hanya perlu tulis saja 8 factorial, lepas tu tekan kalkulator, tulis jawapan. Okey? Jangan tulis jawapan cikgu ada masa, cikgu tak suruh tanya apa dia. Boleh ya? Okey, contoh 1 B. Ada 5 orang. Semestinya tiap kali pakai huruf dia mungkin tukar bercerita lah. Ada 5 orang nak ambil gambar. Ada berapa cara perlainan kalau mereka nak duduk dalam satu baris. So di sini dia tak cakap ulang tak ulang. Dia tak cakap ulang tak ulang. Tapi kamu fikirkanlah kalau nak ambil gambar 5 orang nak duduk. Mungkin tak dalam gambar itu ada orang yang sama? Tanya orang. Diana, mungkin tak ada orang yang sama nak duduk situ ambil gambar? Tak. Baik, kalau saya dapat satu gambar, nampak Diana 2 kali dalam gambar itu, cikgu takut ni. Okey, so sebenarnya soalan ini ialah soalan tanpa ulangan, tapi dia tak keluar istilah itu jelas kepada awak. Dan semua orang nak duduk. So rumus mana nak pakai? 1. So macam mana nak tulis? 5 factorial. 5 factorial. Lepas tu awak tekan kalkulator, awak tulis jawapan. Cikgu masih ingat tadi 5 factorial 120. Cara tulis macam ini ya, jangan dalam exam. 5 factorial sama dengan apa? Habis cerita. Sebab dia tak kata tak boleh pakai kalkulator. Tak payah tulislah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tak payah. Okey, contoh 2. Ada 5 orang kali ini juga. Kali ini nak makan pula. Dan mereka nak makan, dia tanya berapa cara perlainan kalau mereka nak makan, mereka pakai meja bulat. So sekarang maksudnya 5 orang ini akan susun dalam bulatan.
Edi, rumus mana nak pakai? Rumus 2. Rumus 2. So macam nak pakai? Nak pakai rumus mana? N factorial bagi N ke N tolak 1 factorial? N factorial bagi N je. Okay, so apakah N awak? 5. So kita buat aje lah. 5 factorial bagi 5. Lepas tu tekan kalkulator, tulis jawapan. Boleh ya? Simple aja. So tajuk ini sebenarnya dari segi pengiraan tak susah. Susah ialah nak fikirkan idea dia. Dia tak uji sangat algebra kamu. Okay, contoh 3. Husna. Okay, kali ini kita nak susun 10 butir manik pelbagai warna untuk bentukan rantai. Rumus mana nak pakai? Rumus 3. Okay, rumus 3. So macam mana? 9 factorial bagi 2. Okay, 9 factorial bagi 2. Kenapa 9? Sebab rumus itu 10 tolak 1 factorial bagi 2. Tapi boleh boleh macam Husna, tulis ini saja kemudian terus tulis jawapan. Cukup. Tak tulis ini optional lah. Tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okay. Contoh yang keempat. Khairul tadi sudah panggil, Aizat sudah panggil. Ama? Ini rumus mana? Rumus 1. Rumus 1. Ada objek secaman di dalam tu tak? Ada. Sama dalam tu tak? Ada. Rumus 1 dengan rumus 4, soalan tak akan beritahu kamu tau dia ada benda yang sama, awak sendiri tengok. Memang awak nampak soalan ini, cikgu soalan ni macam contoh 1A aja. Tadi pandemik, ini pendidikan, macam serupa kan? Awak sendiri kena kaji dalam itu ada objek secaman ke ataupun tidak. So, Ahmad kan? Ahmad, ada berapa huruf di sini? 11. 11? Tulis sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Semua ini ada berapa huruf? Kita tak kira lagi ulang tak ulang. Secaman ke tak secaman, tapi semua ada berapa dulu? 10. 10. Boleh? Apa yang secaman? Ataupun di sini cikgu mungkin tak cakap objek secaman, cikgu kata huruf yang sama lah, senang perkataan lebih senang faham. Apakah huruf yang sama? D-I-N. Okey, D-I dan N. D ujuk berapa kali? 2. I? 2. N? 2. Ada lagi? Orang lain pun tolong cek, ada lagi? Panjang perkataan ini. Ada lagi? Tak ada? Okey. So sekarang macam nak gunakan rumus 4? Atas ialah? 10. Factorial lah 10 factorial. So bawah kali ini sebab awak ada tiga jenis objek yang secaman iaitu D-I-N. So bawah nanti ada 3. Satu untuk D, satu untuk I, satu untuk N. D ada berapa kali? 2 kali. Maka kita tulis sini 2. Boleh ya? So untuk I sini cikgu nak tulis berapa Ahmad? 2. Okey, untuk N? 2. Lepas tu awak tekan kalkulator, dapat jawapan. Boleh? Itu cara nak pakai rumus 4. Okay, sorry, masa saya lebih 4 minit. So latihan untuk hari ini ialah latihan 4.1.2. Buat semua. Boleh?